أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimulakan para pengurusi, adik-adik jentang kuasa, ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kita masa, keizinannya, dan lebih-lebih lagi petunjuknya, hidayahnya, yang mana dengan petunjuk, masa, keizinan kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita melihat sedikit ibrah. Ibrah ni maknanya pengajaran daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya difahamkan oleh ustaz bahawa surau ni ada kuliah sirah. Jadi saya pun tak mau menyentuh berkenaan dengan sirah yang panjang. Cuma memadai, kata ustaz, dia ambil satu kisah dan kita ambil pengajaran daripadanya. Adapun kisah kelahiran Nabi, kemudian Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi berhijrah dan sebagainya, insya-Allah dalam kuliah sirah tuan-tuan dan perempuan yang ada berjadual di sini, tuan-tuan boleh mendapat pengajaran-pengajaran yang banyak daripada penceramah sirah tersebut. Marilah kita menyentuh sedikit berkenaan dengan satu peristiwa yang penting yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurusi minta saya memperkenalkan diri ke? Yang dikasihi sekalian, pada malam ni kita ambil satu kisah sahaja dan kita cuba ambil pengajaran daripada kisah ni, iaitu peperangan Uhud. Mana peperangan Uhud ini salah satu daripada peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disertai oleh Nabi, dan perang ini meninggalkan banyak pengajaran, banyak sangat pengajaran, yang mana kalau kita ambil pengajaran ini, insya-Allah ianya boleh memandu kita dalam kehidupan kita. Walaupun peristiwa ini telah berlaku 1400 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di zaman Nabi dia bukan kebetulan. Ini sebelum kita masuk kepada peperangan Uhud, kita tengok dulu macam mana kita nak melihat sejarah Nabi. Macam mana kita nak tengok sejarah Nabi. Sebab setengah orang bila sebut sejarah Nabi, sirah Nabi ni, dia bayangkan macam kisah. Dia bayangkan macam kisah. Lepas dia dengar kisah, dia balik rumah, dia tengok drama TV ke apa tu, kisah lain. Lebih kurang tadi dengar kisah di surau, kemudian dengar kisah di TV pula, sama lebih kurang. Tidak diambil pengajaran daripada kisah Nabi ini. Betul ataupun tidak cara macam tu. Ini kita nak tengok, ya. Sebenarnya apa yang berlaku pada Nabi, dia bukan kisah yang kita dengar kemudian kita buat kerja lain. Jadi kita kena faham betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita belum masuk perang Uhud, kita nak tengok apa sikap kita kepada sejarah Nabi. Kalau kita nak bayangkanlah, katalah ni bumi, ya, di tengah-tengah planet yang begini besar, orang mula ingat bumi ni besar. Sebab apa? Mereka belum naik satelit lagi. Kalau kita bermain dekat bumi ni, kita nampak bumi ni lah sebesar-besar. Rumah kecil, bumi besar kan. Tapi bila manusia dah naik ke langit, naik roket, rupanya bumi ni makin lama makin kecil. Mula-mula jadi macam bola, tapi lama-lama jadi guli. Lagi jauh
sampai satu titik sahaja. Sebab ada satelit yang dilancarkan berpuluh tahun dulu, dah berjalan bertahun-tahun. Saya ingat dah berpuluh tahun. Dia pergi roda alam ni, dan dia hantar gambar ke bumi. Jadi dia dah ambil gambar bumi daripada bilion kilometer, bukan juta, ada ribu juta. Ambil gambar bumi setitik. Kemudian dia pergi lagi jauh, 10 tahun lagi dia berjalan, bumi dah tak nampak dah. Dah nampak cakrawala, planet, bintang-bintang berjuta-juta yang lain. Bumi ni dah tak nampak langsung, terlalu kecil. Ya, terlalu kecil, langsung tak nampak. Sedangkan dalam bumi itu ada 8,000 juta manusia sekarang ni. 8 bilion manusia sekarang ni. Tapi terlalu kecil sampai dah tak dikisah dalam gambar tu. Itu sekarang 10 tahun makin ada 6 bilion. Kemudian 20 tahun makin manusia ni terlalu ramai. Itu kisah bumi. Satu titik ya di tengah-tengah alam ni. Kemudian di sana ada syurga dan neraka. Ada syurga dan neraka. Semua penduduk bumi termasuk kita, kesudahnya sama ada syurga ataupun neraka, na'udzubillah min zalik. Dua tempat di bumi ni 80 tahun, 70 tahun umur kita. Dan syurga neraka ini kekal abadi, trilion bukan bilion dah, trilion tahun kekal abadi. Nikmatnya sebesar-besar nikmat, azabnya sebesar-besar azab. Jadi macam mana kita di titik di tengah-tengah alam ni nak tahu tentang syurga dan neraka? Kalaulah Allah Ta'ala tak kisah kita, sebab kita ni satu titik di tengah-tengah alam ni, tak dikisah di Allah Subhanahu Ta'ala, apa kan jadi pada kita? Apa kan jadi pada kita? Punyalah berjuta-juta bintang, berjuta-juta planet ni, yang besar-besar dah, bumi terlalu kecil di ujung alam sana, tak dikisah di Allah Subhanahu Ta'ala. Sedangkan syurga dan neraka menunggu. Subhanallah. Kita boleh bayang kita meninggal, tak ada apa-apa panduan, tak dikisah di Allah Subhanahu Ta'ala. Saudara-saudara, kita bangun mahkamah Allah, pahala apa tak ada. Sebab tak ada bimbingan. Masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu Ta'ala dengan kasih sayang dan rahmatnya, bumi yang nampak tak nampak di hujung benua, di hujung alam ni, Allah Ta'ala masih tengok. Allah Ta'ala masih kisah. Lalu macam mana dia nak bagi penduduk bumi itu satu titik di tengah-tengah alam buana ni, nak bagi masuk dalam syurga? Maka diturunkan Alkitab, diturunkan Quran di titik itu. Diturunkan Quran. Cuba kita bayangkan. Maknanya satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu-satunya di alam ini yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam syurga, menjauhkan kita daripada neraka, adalah panduan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini. Ini rahmat dia. Kalau tak diturunkan bagi Quran, tuan-tuan dan puan-puan, saudara kita meninggal tak ada panduan. Macam orang yang tak beriman, dia tak tahu. Kemudian dia meninggal, ya, kemudian dibangkitkan, apa pula ni? Ya, dia dibangkitkan, apa kehidupan ni? Kemudian ada mahkamah Allah, kemudian ada sirat, titian sirat, kemudian ada syurga, kemudian digaung tu neraka, dan langsung dihumbankan ke dalam neraka sebab tidak ada panduan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kitab. Ini dia rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada masalah lain pula. Apa masalah dia?
Anak-anak kita kalau COVID tak pergi sekolah, dia pergi sekolah, sekolah kata ni dia buku teks, balik rumah ya. Lepas tu nak buat apa tuan? Bacalah sendiri. Bacalah sendiri. Agak-agak anak kita boleh pandai tak? Beli buku, balik rumah, sekolah tak ada. Ada rumah baca. Mak tolong ajar mak, abah tolong ajar abah. Abah pun tak tahu apa dalam buku tu. Anak kita akan gagal sebab dia hanya mentelaah buku. Tidak ada panduan, tak ada guru nak mengajar. Jadi dia baca, sudahnya bila hari esok gagal. Allah Ta'ala bila diturunkan Quran, kalau dia biar kita, Quran dah turun, syurga neraka menunggu, bacalah, ambil panduan, kita pun gagal. Saya ingat pertama adalah bahasa Arab, kita tak faham bahasa Arab. Kemudian orang Arab sendiri di zaman Nabi, kalau dia turun Quran tu dia baca tanpa guru, dia tak akan faham. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayang dua, selepas menurunkan Quran, rahmatnya yang pertama, dia mengutuskan guru pula nak menerangkan Al-Quran ni macam mana. Maka diutuskan Rasul. Maka Nabi SAW menerangkan kepada sahabat Al-Quran. Jadi tugas Nabi sebenarnya menerangkan Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaika dzikra, kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kamu menerangkan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Sangat jelas tujuan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi, supaya Nabi menerangkan kepada kita Al-Quran. Maknanya dah ada guru dah, alhamdulillah. Beza di antara Nabi sebagai guru dengan guru di sekolah. Guru di sekolah, mereka mengajar dekat papan hitam, papan putih, kemudian cikgu pun balik rumah, budak pun balik rumah. Cikgu mengajar cara ngiru, cikgu mengajar sejarah, cikgu mengajar sains kan. Budak-budak pun tengah dia faham. So biasanya mereka jawab. Berbeza dengan Nabi, apa yang ada di dalam Quran, Nabi terangkan bukan sahaja dengan mulut, tetapi Nabi menerangkan dengan perbuatan dia. Kehidupan Nabi seluruhnya adalah menerangkan Quran. Maknanya sahabat bukan sekadar dia dengar Nabi macam tu kat surau, lepas habis dia solat di Masjid Nabawi, Nabi syarah. Bukan sekadar itu sahaja sahabat memahami Al-Quran. Tetapi selepas daripada surau, lepas daripada masjid, mereka berjumpa Nabi. Mereka tengok Nabi berniaga, mereka tengok Nabi berhubungan dengan sahabat, bergaul dengan sahabat, macam mana kasih sayang Nabi dengan sahabat, macam mana ketegasan Nabi pada orang kafir, macam mana Nabi berjihad, perang Badar, perang Uhud, semua itu menerangkan Quran tu. Perang Badar, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenangkan kamu dalam perang Badar, sedangkan ketika itu kamu lemah. Maknanya Quran dengan apa yang berlaku di medan perang Badar sama. Maknanya Nabi, guru dia menerangkan Quran, bukan dia syarah di masjid sahaja, tetapi Nabi menerangkan dalam bentuk peperangan sendiri. Kalau Quran sebut perang, Nabi berperang. Kalau Quran sebut qiyamul lail, Nabi berqiyamul lail. Kalau Quran sebut jaga isteri kamu dan anak-anak kamu daripada api neraka, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nabi bukan syarah kat masjid, kita kena jaga ya anak isteri kita daripada api neraka. Tak, bukan itu sahaja. Sahabat tengok di rumah macam mana Nabi
didik anak-anak dia. Sehingga kan Zainab, anak dia yang sulung, berkahwin dengan orang kafir sebelum datang Islam. Tapi selepas datang Islam, orang biasa ikut suami, tapi suami dia kafir. Ketika Nabi berbincang dengan Al-Amr, suami dia, yang ditawan dalam perang Badar. Kalau itu kan dibunuh semua orang tawanan Badar. Tapi diberi pilihan. Nabi tanya, Omar, apa kita nak buat dengan orang yang ditawan dalam perang Badar? Kita dah menang, ni semua kena tawan. Omar kata, bunuh, itu semua musuh. Nabi tanya Abu Bakar, apa kita nak buat ni? Orang-orang ni, Abu Bakar kata, kaum kita. Makin besar sekali kat Mekah. Sebelum kita hijrah ni, ada kita kanan. Kan dia dah kalah. Macam lah kita nak kuat Islam. Kita tebus. Kita kontak keluarga dia di Mekah. Sila hantar tebusan, kita bebaskan. Itu kata Abu Bakar. Umar kata tak, ni musuh kita bunuh. Mana nak pilih? Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Di antara dalam tu Amr, suami pada Zainab. Nabi panggil Amr, minta tebusan. Zainab hantar anting-anting Umar dia Khadijah bagi masa dia kahwin dia. Nabi tengok, Allah sedih. Nabi kata ke Amr, aku tak nak ambil tebusan ni. Cuma kita deal boleh tak? Apa kata Amr? Kau balik ke Mekah, aku tak ambil apa-apa tebusan, tapi bagi pilihan pada Zainab, nak ikut kau pun nak ikut aku. Maknanya kalau kekal dengan Amr, kafirlah, kekal dengan Amr. Tapi kalau dia masuk Islam, dia nak pergi ke abah dia, dia kena hijrah ke Madinah. Boleh tak? Setuju tak? Amr dia setuju. Maka dia tak bayar apa-apa. Dia balik, dia cakap kat Zainab, aku dah bincang dengan ayah kau, sekarang aku beri pilihan dekat kau. Kau nak kekal tinggal bersama aku di Mekah, atau kau nak berhijrah, abah kau dah tunggu di Madinah. Zainab kata, aku pilih abah aku pilih akidah Islam. Maknanya Nabi ni mendidik anak-anak dia walaupun dah berkahwin dengan orang yang tidak beriman sebelum Islam, ataupun sebelum datangnya perintah tidak boleh kahwin dengan orang kafir, tapi anak dia semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menunjukkan dalam Al-Quran secara amali. Jaga keluarga, Nabi bukan syarah dekat masjid sahaja. Nabi memang anak dia menjadi, memang pilih Islam. Kalau dalam Quran menyebut peperangan, Nabi bukan syarah, Allah Ta'ala suruh kita berjihad. Tak ada. Dia pegang padang, dia pergi dulu. Walaupun ketika itu umur dia dah 50-an. Dan Nabi kata apa? La wadatu an uqtal fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Demi Allah, aku mahu aku terbunuh di jalan Allah. Sebab banyak sangat fadilat kelebihan orang yang syahid. Kemudian aku dibunuh kembali, kemudian aku dihidupkan kembali, kemudian aku dibunuh kembali, kemudian aku hidup kembali, kemudian aku dibunuh kembali. Amali. Maka sahabat ni, untung mereka ni, mereka tengok Nabi di masjid, Nabi syarah, mereka dah faham Al-Quran. Tak di luar mereka ikut Nabi, mereka lagi faham Al-Quran. Sehinggalah Nabi nak wafat, Nabi dah tunjukkan Al-Quran secara amali. Sampailah tahun akhir, Allah Ta'ala turunkan ayat yang terakhir. Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Maknanya bukan saya Al-Quran dah sempurna, tapi Nabi tunjuk kepada sahabat dalam bentuk syarah dan dalam bentuk amali harian. Sampai kita berjihad, Nabi dah tunjuk secara amali komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah mencukupkan nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Quran menjadi kitab kamu. Bila tuan-tuan tamatnya riwayat Rasulullah SAW di atas muka bumi ini pada tahun 632.
tahun 632. Maknanya sejak tahun itu Islam ini sempurna, Al-Quran sempurna. Kemudian Nabi tunjukkan untuk bercakap, teori dan amali sempurna. Daripada tahun 632 sampai kiamat, tak perlu ada kitab lain dah. Pegang saja, berpegang teguh saja dengan kitab yang telah sempurna tahun 632 mari ni. Jadi ini dia sirah Rasulullah. Dia bukan kisah. Dia bukan kisah lepas kita dengar di surau kan, balik rumah ada kisah lain, ada drama, ada tayangan gambar Melayu, kemudian buka novel cerita Mahatma Gandhi, kemudian buka tokoh tu ada. Jadi Nabi Muhammad pun salah seorang tokoh. Dia bukan macam tu. Sirah Nabi ini menerangkan Quran. Dan Quran ini penyelamat kita di akhirat, memasukkan kita ke syurga. Dan Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis, wa Qur'anun hujjatan laka aw alaika. Quran ini menjadi hujah, membela kamu atau mendakwa kamu di hari kiamat. Maknanya bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diadili di mahkamah Allah, apa hujah kita? Al-Quran. Kalau kita buat, Al-Quran berkata betul, selari dengan Quran, selamatlah kita. Tapi kalau Quran kata perbuatan tu tak ada dalam Quran tu dah, itu dia saja buat, saja dia mandai-mandai, menyeleweng daripada Quran, Quran dakwa kita. Habis ulama, apa tugas dia? Ulama tolong menerangkan pada kita Al-Quran. Ini beza orang agama Kristian dengan ulama-ulama Islam. Kristian dia tak baca Bible. Ada kitab berabuk macam tu. Dia dah jadi bishop, dia dah jadi orang besar agama, dia boleh cakap sendiri tanpa merujuk. Sebab itulah ada bishop yang boleh ampunkan orang, bayar duit yuran, ada dosa awak diampunkan. 2-3 bulan lepas, Pope yang paling besar nombor 1 kata tak ada masalah liwat. Dia pakai cakap je, sebab dia tak berpandukan kitab. Ulama Islam tak boleh. Siapa-siapa pun, ustaz, ustazah, kalau cakap, apa ayat Quran dia? Apa hadis dia? Lagi tinggi dia ulama, lagi termasyhur dia, mana lagi tepat Al-Quran yang dia pilih ayatnya. Kalau soalan tuan-tuan ni, ayat Qurannya, hadisnya, dia takkan lari daripada Quran dan hadis. Jadi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perempuan, adalah panduan kita untuk kita selamat di akhirat. Itu yang menunjukkan kita ke mana kita nak pergi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi manusia biasa. Manusia dengan arti kata umurnya terhad. Maka Allah Taala mewafatkan Nabi umur 63 tahun. Sempat menjadi Nabi 23 tahun sahaja. Tetapi 23 tahun itulah panduan yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Siapa nak masuk syurga, mesti tengok setiap langkah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap langkah tu Al-Quran. Nabi menjelaskan Al-Quran. Saya ulang balik. Siapa yang nak masuk syurga, termasuk saya, kita nak masuk syurga mesti ikut Quran. 6,200 ayat. Itu panduan Allah Ta'ala bagi kepada planet bumi ni. Yang titik kecil tu, yang kalau tak diturunkan panduan, habislah kita. Tapi Allah Ta'ala sayang kita, diturunkan Quran di planet bumi. Ya. Kemudian itulah panduan nak masuk syurga. Faham atau tidak Quran? Susah nak faham. Allah utuskan Nabi. Maka kita tengok setiap hadis-hadis Nabi menerangkan Quran. Boleh faham lagi tak? Belum boleh faham lagi. Tengok sirah Rasulullah. Tengok sirah Nabi. Macam mana peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi, semuanya menerangkan Quran. Begitulah pentingnya sirah Rasulullah.
Tidak boleh disamakan dengan riwayat hidup siapa-siapa pun. Dengan kefahaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil sedikit pengajaran daripada peristiwa peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang terkenalnya sebab umat Islam, tentera Islam kalah pusingan kedua. Perang Badar menang, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq menang, kemudian perang Mekah menang, kemudian perang Tabuk menang. Tapi perang yang kedua, perang Uhud ni, di sini berlaku sedikit kesilapan. Pusingan pertama menang, pusingan kedua kita boleh kata kalah, ya. Kita boleh kata kalah. Macam mana boleh berlaku? Dan ini panduan kita sampai di kiamat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar berita Quraisy nak datang menyerang. Sebab apa Quraisy nak datang menyerang pada tahun 3 Hijrah? Sebab tahun 2 Hijrah, setahun sebelum tu mereka kalah perang Badar. Sangat memalukan mereka. Sebab apa? Orang Mekah Quraisy ni dah digeruni oleh semua orang Arab. Orang Arab ni nak keluar berniaga pun takut tengah jalan orang serang. Bila orang serang, rampas harta semua, rampas manusia, pergi pasar, jual harta-harta rampasan, jual orang sekali. Jadi hamba. Ada warga tu, harga tu ada. Manusia. RM20,000 ke, RM30,000 ke, bolehlah. Tengok muka macam mana, tengok tubuh badan macam mana. Dia ni RM5,000, ambil lah kau RM5,000. Jadi hamba. Tetapi Quraisy, orang tak berani serang. Sebab apa? Kehebatan dia, Mekah di tangan dia, Kaabah di tangan dia. Tiap tahun orang buat haji, berniaga di semasa musim haji. Jadi kalau Quraisy lalu, orang tak berani kacau. Sebab tu Allah Ta'ala kata li'ila fi Quraisy, menjadi kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita' was-sayf. Mereka biasa nak jalan musim sejuk pun boleh, musim panas pun boleh. Mereka orang tak berani serang mereka. Sebab apa? Sebab Kaabah, orang musim haji orang datang, visa tangan dia. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka kamu orang Quraisy, sembahlah Tuhan Kaabah ni. Kenapa kamu memusuhi Muhammad? Sembah Tuhan Kaabah ni. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi kamu makan ketika kamu lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan kamu ketika ketakutan ataupun daripada ketakutan. Jadi sepatut kamu beriman kepada Allah, kepada Muhammad. Sebab Kaabah ni dah orang takut nak serang kamu. Tetapi kebongkakannya, ya, menyebabkan dia lupa semua. Jadi orang takut dengan Quraisy. Tiba-tiba Quraisy kalah di tangan Muhammad dalam perang Badar. Ini sangat memalukan, turun-temurun. Maka cepat tahun depan serang pula Muhammad dalam perang Uhud. Sebelum maruah mereka makin tercalak. Mereka menyediakan tentera yang besar. Kemudian mereka hebohkan ke seluruh semenanjung Arab, kami menyerang Madinah. Sebab apa? Nak cover balik tahun lepas punya kekalahan dan maruah yang jatuh. Jadi semua orang Arab dengar Quraisy sekarang menyerang Madinah. Maka tibalah berita itu pada Nabi. Nabi pun bermesyuarat dengan sahabat. Kemudian mereka pergilah bertahan di bukit Uhud. Maka Quraisy pun menuju ke Uhud. Nabi pun bertapak di bukit Uhud. Bagi tuan-tuan yang dah pergi ke Mekah dan ke Madinah, boleh tengok bukit Uhud. Satu banjaran yang besar. Jadi Nabi letakkan tenteranya di belakang tu banjaran. Jadi mereka tak diserang daripada belakang sebab ada bukit Uhud. Jadi mereka boleh fokus ke depan. Orang Mekah datang daripada depan. Belakang selamat sebab ada bukit Uhud. Cuma di sebelah kiri tu ada kosong, musuh boleh masuk kat situ. Jadi Nabi perhati, ini ada lompong ni, ya. Tapi nasib baik ada satu bukit kecil. Jadi Nabi kata 40 orang, 50 orang pergi jaga bukit kecil tu. Kalau orang nak masuk dari lompong sini, halang mereka. Sebab kami nak fokus lawan menghadap ke sini. Ni bukit Uhud tak ada masalah. Cuma situ ada kawasan kosong, tapi ada bukit, pergi 50 orang jaga situ. Maka Nabi menempatkan 50 orang kat situ. Sebelum bertolak ke bukit Uhud, 1,000 tentera Nabi, 3,000 tentera Quraisy.
Tapi sampai tengah jalan 300 orang tarik diri. 300 orang tarik diri. Tak maaf lah tuan, kedai tak ada orang jaga lah. Tak maaf lah ya, saya balik dulu ya. Seorang pula kata, lah buah tengah masak apa anak pun domam. Tak maaf lah ya, saya balik dah dulu. Bagi alasan tu, bagi alasan ni, bagi 300 orang tak pergi berjihad. 700 pergi dengan iman yang tinggi kepada Allah. Bahkan ramai semangat lagi. Nabi cadangkan kita lawan di dalam bandar Madinah lah. Maknanya Quraisy pergi bandar Madinah, kita bertahan dalam rumah. Kalau dalam rumah boleh panah, kubu dah ada rumah masing-masing. Orang perempuan pun boleh ada dekat tingkat atas, campak batu ke apa-apa. Tapi disebabkan perang Badar, perang di medan, macam gusti tu, medan. Jadi orang muda yang tak pergi tahun lepas, ya Rasulullah kita pergi medan, nak jadi pendekar. Kalau medan pakai baju besi, pedang sebab berdepan. Jadi disebabkan ramai yang kata pergi medan, Nabi pun kata kalau ikut Nabi kita perang dalam bandar. Jadi semua dalam rumah kita panah. Orang kat luar terhege-hege tak ada buat apa, kita bunuh dia. Tapi sebabkan ramai pergi ke medan, maka Nabi pun kata kita pergi medan. Jadi tuan-tuan, bila Nabi dah bergerak ke medan, 300 orang pula tarik diri. Itu dinamakan orang-orang berpura-pura Islam, orang munafik. 700 pergi dengan penuh iman kepada Allah dan semangat lagi nak pergi ke medan. 50 duduk atas, bertahan dekat bukit kecil. Perang bermula. Perang bermula, sekejap je tentera musuh dikalahkan. Lintang pukang lagi, meninggalkan pedang. Mana boleh lari nak bawa pedang berat. Nak selamatkan pedang, badan sini kena bunuh. Campak semua benda, lari. Jadi bila dia campak barang, itu harta, boleh diambil. Lambu, unta semua, unta ke apa ditinggalkan. Unta pun bawa sebab makanan. Berhari-hari berjalan, dia sembelih sikit. Tu orang dulu, cara orang dulu. Tapi sekarang semua kena tinggal. Berlarilah menyelamatkan diri sebab kalah. Bila lagi, orang di bawah sahabat-sahabat tengok harta-harta rampasan yang banyak. Lalu mereka pun mengumpul harta rampasan. Orang atas bukit tengok je. Takkan kita duduk atas bukit, orang semua ngutip, kita tak ngutip. Ketua dia kata, jangan turun. Nabi pesan, jangan turun. Menang kalah, kita mesti bertahan kat situ. Tu lompong tu kan orang serang kat situ. Dia kata, alah, turun, orang tengah ngutip tu. Takkan kita melopong kat atas tengok. Ketua dia kata, jangan turun. Nabi kata, jangan turun. Menang ataupun kalah, kita kena bertahan. Lalu mereka membantah lagi. Alah, memang time perang kita jagalah ni, tapi sekarang dah selesai apa semua, kita turun lah. Tu orang ngutip tu, takkan kita tak ngutip. Jadi dia dah mula tengok harta-harta rampasan. Berapa orang? Lebih kurang 40 orang. Ketua dia kata jangan turun. Mereka kata kita turun juga. Turun, kutip, kau kutip pedang, aku kutip ni, aku kutip ni. Khalid Al-Walid yang mencelinap lagi tadi tu, rupanya dia bukan lagi jauh. Dia tengok, dia dah cuba beberapa kali masuk kat situ. Dia pendekar perang juga Khalid Al-Walid ni. Dia sebelum dia masuk Islam, lepas tu dia masuk Islam. Dia dah cuba beberapa kali, tapi tentera pemanah memanah tentera dia, yang dia terpaksa patah balik. Kali ni Khalid Al-Walid tengok dari jauh, bukit tu dah tinggal beberapa orang sahaja. Ketua masih bertahan. Mungkin dah tinggal 4-5 orang. Lain semua dah pergi turun ambil harta. Jadi Khalid Al-Walid kata, inilah peluangnya. Dia gerakkan balik tentera berkuda dia, pusing masuk dekat jalan lompong tu. Orang Islam tengah mengutip-ngutip, sak kena libas dengan pedang, dibunuh seorang. Sak kena. Rupanya perang belum habis. Perang belum habis lagi. Dah kelang kabut tentera Islam. Mana pedang aku tadi? Mana pedang aku? Sak kena.
tentera Islam dah jadi kelang kabut. Disangka perang dah selesai, rupanya tak selesai. Kemudian mana pedang sendiri pun tak tahu, mana Rasulullah tak tahu. Siapa nak nyusun barisan kita ni? Dah berkecamuk. Kemudian orang-orang musyrikin yang lari tadi, dia berhenti jap. Apa hal ni? Kita kalah ke? Macam mana? Rupa kita belum kalah, dia kata. Khalid Walid tengah bantai orang Islam. Mari kita gustan balik. Orang kafir pun gustan balik. Masuk ganyang lagi umat Islam. Dah orang Islam dah jadi pecah tiga. 1/3 menuju ke Madinah sebab dah berkecamuk. 1/3 lawan orang musyrikin. 1/3 tak tahu musuh. Ada yang bantai orang Islam sendiri sebab dah tak kena. Zaman dulu pegang panji-panji, jatuh panji-panji bendera, kira kalah. Jadi musuh pergi cari bendera orang Islam. Dia pegang oleh Mus'ab bin Umair. Dia potong tangan kanan dia, dia pegang tangan kiri dia. Dia potong tangan kiri dia, dia pegang, dia peluk. Maka dia ambil lembing, syahid, jatuh. Mus'ab ni rupa-rupa macam Nabi lebih kuat. Orang Mekah kata Muhammad settle, telah dibunuh. Dah orang Islam pula down pula. Ya Allah, Rasulullah dah mati. Ya? Tapi Nabi ada lagi. Jadi semangat dah makin jatuh. Ada yang kata, baiklah kalau Rasulullah dah mati, Allah masih hidup, lawan. Pukul apa pun tak tahu. Jadi Nabi, kalau Nabi senyap, Nabi selamat. Tapi lama laun tentera Islam kalah, Nabi tak selamat juga. Jadi Nabi ada dua pilihan. Sama ada dia senyap, tapi Islam makin lama makin kalah, makin teruk. Ataupun Nabi susun balik tentera. Nabi pilih yang kedua. Nabi kata, aku Muhammad, kita susun balik, mari sini semua. Quraisy dengar, orang Islam dengar, Quraisy pun dengar. Oh, Muhammad hidup lagi kat sana. Semua panah ke situ pula lah. Semua padang panah apa semua menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini sahabat beberapa orang menjaga Nabi syahid supaya panah jangan kena Rasulullah, kena badan mereka. Macam tu sekali, keadaan sangat-sangat genting. Kemudian Nabi SAW mengajak sahabat semua, kalau ada keadaan macam ni, kita naik Bukit Uhud. Jom kita naik Bukit Uhud. Sahabat pun berlari naik Bukit Uhud. Dikejar oleh musyrikin. Bila tentera Islam naik Bukit Uhud, musyrikin kat bawah, mereka fikir 2-3 kali, kita nak lawan atas bukit ke tidak. Akhirnya Abu Sufyan kata, tak apalah, memadai setakat ni. Tentera Islam ke atas, kita kat bawah. Tapi orang Islam yang telah dibunuh seramai 70 orang, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam keadaan tentera Islam kat tak nak, tentera yang terbunuh umat Islam dekat bawah bukit tu dengan orang musyrikin. Masa itulah Hindun, isteri Abu Sufyan, dia carinya Abdul Muttalib, dia carinya Hamzah bin Abdul Muttalib, sebab Hamzah telah membunuh suami dia, abah dia, abang dia ke apa ke. Dia ambil pisau, dia palahnya paut, dia keluarkan jantung, dia mamah jantung goramnya dia. Itu dilakukan oleh Hindun dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil pengajaran dia. Ini kisah. Pertama, pengajaran terdapat di sana orang-orang munafik. Ini permulaan sebelum perang. Apakah sifat orang munafik? Pengecut, tak nak pergi berjuang, tidak mahu berperang. Ini pengajaran. Apa pengajaran untuk kita hari ini? Ramai tak orang Islam yang tak berjuang. Ramai tak orang Islam bila diajak berperang, mereka kecut. Nabi kata apa dalam hadis yang sahih? Man mata walam yaghzu walam yanwi ghazwa mata maitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia, ini untuk semua ni, tak pernah berperang atau tidak pernah berniat berperang. Itu kita lah tu. Kita tak perang ni kan. Atau tidak pernah berniat untuk berperang, dia mati jahiliah. Itu piawai
dalam perang Uhud. Maknanya umat Islam ni dia mesti ada semangat juang. Sama ada berperang atau tidak itu cerita lain. Tapi dia mesti ada semangat perjuangan. Kalau tak ada, jadi macam 300 orang yang tak pergi perang Uhud, dipanggil golongan munafik. Ini pengajaran penting untuk kita ni. Ya. Makna nak masuk syurga ni markah dia bukan 40-50. Sebab kadang-kadang kita rasa orang Islam ni, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Oh senang lah masuk syurga yang mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Tapi kalau nak tengok balik, bukan markah 40-50. Kalau macam ni lah markah 95. Sebab tak pergi berjuang dah digelar munafik. Ini markah ni yang saya risau. Cuba tengok markah lain. Ini selingan. Kan Nabi dalam hadis yang masyhur, semua orang kita biasa dengar. Nabi kata apa? Bila Nabi nak jadi imam, Nabi toleh belakang, dia tengok kedatangan kan. Apa Nabi kata dalam hadis? Aku mahu orang ganti aku jadi imam. Aku keluar daripada masjid ni, aku panggil budak-budak Madinah, kumpul kayu api, kita pergi bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Kita biasa dengar kan hadis tu, bakar orang yang tak sembahyang jemaah. Sebab apa Nabi kata aku mahu orang ganti aku jadi imam? Bukan lepas solat Nabi nak bakar. Kan lepas solat kan dah ada yang balik rumah. Kan bakarlah rumah dia sembahyang tadi. Jadi Nabi kata biar orang ganti dia keluar masa orang tengah sembahyang, nak tengok betul siapa yang tak pergi sembahyang berjamaah di masjid. Mana kalau bakar memang bakar betul, dia tak sempat lagi balik ke rumah. Maknanya siapa yang dekat rumah tu memang tak pergi masjid. Yang kedua, sebab apa dalam hadis tu Nabi kata panggil kanak-kanak Madinah mengumpulkan kayu-kayu api. Nak bakar rumah mana boleh 1-2 kayu, mesti banyak. Jadi mesti minta tolong ramai orang. Tapi kenapa disebut kanak-kanak Madinah? Sebab orang tua semua kat masjid. Hanya kanak-kanak sahaja yang ada di luar. Orang tua, orang dewasa semua di masjid. Maka terpaksa minta tolong budak-budak. Kami kalau minta tolong kan, ada pula orang tua kan, tolong kutip kayu api, rumah dia kena bakar tu. Maknanya piawai Rasulullah ni 95%, bukan 40%, saya ingat. Agak-agak kalau hari ni berapa banyak rumah kena bakar kan? Saya nak gambar bukan apa tuan-tuan, ini berseluruh lah kita kan. Tapi sirah Nabi ni sangat penting. Hadis Nabi sangat penting. Nak menunjukkan kepada kita apa piawai, apa kualiti orang masuk syurga. Supaya kita faham betul Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad tu, macam tu piawai dia. Orang yang berjuang, orang yang bersolat berjemaah, ya, dan sebagainya. Saya ambil lagi pengajaran perang Uhud. Sebab apa berlaku kekalahan? Berlaku kekalahan kerana 40 orang turun daripada bukit, melanggar perintah Nabi. Maknanya kalau langgar perintah Nabi ni, jawapan dia kalah. Berapa ramai orang yang tak mengikut perintah Rasulullah zaman sekarang. Itu yang kalah itu. Kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang pendidikan, kalah di bidang integriti, kalah di bidang sat dadah. Kerana apa? Kerana banyak melanggar perintah Rasulullah SAW. Cuma beza kita dengan sahabat ni dia jadi contoh untuk umat sampai akhir zaman. Kalau dia buat salah, Allah bagi cash dekat dia supaya jangan orang kemudian ikut. Sebab dia contoh teladan yang terulung. Sebab tu kalah, supaya jadi pengajaran. Kenapa lagi kalah?
sebab melanggar arahan Rasulullah tadi. Dan yang seterusnya, bila melihat padang yang banyak berselerakkan untuk harta-harta, jiwanya dah mula ingat dunia. Dunia dah masuk ke dalam hati. Lupa akhirat. Cinta kepada dunia. Ini bukan saya yang kata, tapi Allah Ta'ala kata. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu. Istahussunahum biizni. Bila kamu kalahkan mereka. Tapi pusingan pertama. Sebab apa mereka boleh mengalahkan orang musyrikin? Ikhlas 700 orang pergi berjihad, 300 orang bagi alasan tu alasan ni. Mereka masih 700 orang baki tu pergi berjihad. Ikhlas. Istahussunahum biizni. Kamu mengalahkan mereka dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum. Tapi bila kamu mula rosak. Wa tanaza'tum fil amr. Dan kamu mula membantah-bantah arahan. Wa asaitum. Dan kamu langgar. Turunlah. Kita kutiplah. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah kamu melihat apa yang kamu syok dengannya. Harta-harta rampasan perang tadi. Minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Sebagian kamu nak dunia, sebagian nak akhirat. Yang turun tadi nak dunia. 700 orang nak akhirat. Tolak 40, 660 nak akhirat. Tapi 40 nak dunia, semua kalah. 700 kalah. Maknanya Allah Ta'ala dia tak tengok individu. Dia tengok teamwork. Kalau 40 buat salah, 700 semua kena kalah. Dan sebab kekalahan adalah minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian kamu nak dunia, sebagian nak akhirat. Alah, dunia ni tengok unta je, padang je. Itu dunia orang zaman dulu kan. Zaman sekarang ni sedunia-dunia. Tak ada orang tengok lembu. Wah, kan? Orang dulu tengok lembu je. Tapi orang sekarang macam-macam dunia. Makin tengok padang, sekarang ni tengok pisau kat rumah, tak apa-apa, tak tertarik pun dengan pisau di rumah kan. Sekarang ni dunia lagi kuat menarik manusia. Jadi hati-hati. Pengajaran kita ambil daripada perang Uhud ini, kena hati-hati daripada dunia. Sebab tu doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan-tangan kami. Suruh nak berapa? 1000. Cek 1000. Nak 5000. Itu dalam tangan tu. Jangan jadikan dunia dalam hati kami. Jangan bertahtau dalam hati. Biar ada kat tangan dunia ni. Tapi jangan bertahtau dalam hati. Kalau bertahtau dalam hati, itu yang payah. Kesurau, sibuk lah, ada hal lah. Apa lagi? Bayar zakat. Allah, nantilah dulu. Sebagai jemaah lah, rancangan sedap ni malam ni. Dunia tak habis-habis. Kemudian mesti teamwork. Umat Islam ni mesti bersatu padu. Jangan rosak. Kemudian mesti ikhlas di jalan Allah. Mesti bersemangat juang, dan sebagainya. Mudah-mudahan kisah perang Uhud ini memberi pengajaran kepada kita. Itu sebahagian kecil daripada pengajaran yang sempat kita dengar pada malam ini, sebab akan masa tidak mengizinkan. Mudah-mudahan kita mengambil petunjuk daripada peninggalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada ayat-ayat Quran yang seiring dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.